Selamat pagi cikgu ucapkan kepada murid-murid sekalian. Hari ini kita akan mempelajari bab 1.4 iaitu Kerajaan Alam Melayu dan Kerajaan Luar yang Sezaman. Ini merupakan topik sambungan daripada minggu lepas iaitu topik 1.3 Kerajaan Alam yang Masyhur. Dalam topik ini kita akan mempelajari tentang apakah kerajaan-kerajaan luar yang dibina sezaman dengan kerajaan alam Melayu. Alam Melayu ada 7 buah kerajaan. Yang pertama, Funan. Yang kedua, Angkor. Yang ketiga, Srivijaya. Yang keempat, Majapahit. Yang kelima, Champa. Yang keenam, Kedah Tua. Dan yang terakhir sekali adalah Gangga Negara. Jadi, kita akan meneliti setiap zaman ataupun kerajaan yang ditubuhkan sezaman dengan kerajaan alam Melayu. Kita tengok pada abad pertama. Pada abad pertama, banyak kerajaan ataupun empayar yang muncul ataupun dibina sezaman dengan kerajaan Funan. Contohnya ada empayar Rom, empayar Parsi, empayar Kushan dan dinasti Han. Empayar Rom terletak di kawasan barat, manakala Parsi, Kushan dan dinasti Han terletak di kawasan Asia. Ini menunjukkan ada kerajaan lain yang muncul sama waktu dengan kerajaan Funan. Okey, lihat pada peta di dalam slide ini. Kamu boleh nampak Empayar Rom terletak di kawasan barat. Dan pada tingkatan 1, kita sudah pun belajar tentang seni bina yang diasaskan oleh Tamadun Rom. Salah satu dia adalah Colosseum. Empayar Rom merupakan antara satu daripada kerajaan-kerajaan yang sezaman dengan kerajaan Funan. Maksudnya, dia dibina sama waktu dengan kerajaan Funan. Manakala di kawasan Asia terdapat 3 lagi kerajaan ataupun empayar yang dibina sezaman dengan Funan. Manakala pada abad ke-9 terdapat beberapa kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan alam Melayu seperti Champa, Srivijaya dan Angkor. Antara kerajaan luar tersebut adalah kerajaan Abbasiyah, kerajaan Byzantine, dinasti Tang dan kerajaan Chola. Kerajaan Abbasiyah, dinasti Tang dan kerajaan Chola terletak di kawasan Asia. Manakala Empayar Byzantine sebenarnya juga dikenali Empayar Rom Timur ataupun Empayar Greek. Manakala dalam bahasa Melayu, Empayar Byzantine juga dikenali sebagai Empayar Byzantium. Manakala pada abad ke-14, kerajaan Champa, Angkor dan Majapahit sezaman dengan Empayar Mongol, kerajaan Turki Uthmaniyah dan Kesultanan Delhi. Ketiga-tiga kerajaan luar ini terletak di kawasan Asia. Ini menunjukkan ada kerajaan lain di luar alam Melayu dibina sezaman dengan kerajaan-kerajaan alam Melayu. Kamu boleh refer kepada maps ataupun peta supaya kamu boleh meneliti setiap kawasan terbinanya kerajaan-kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan alam Melayu. Mesti kamu tertanya-tanya, kenapa kita perlu mempelajari kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan alam Melayu? Kenapa kita perlu mengetahui setiap kerajaan-kerajaan luar ini? Jawapannya ialah kerana kepentingan kerajaan luar ini kepada kerajaan alam Melayu. Kepentingan yang pertama adalah hubungan perdagangan. Kerajaan alam Melayu menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan luar. Ini menunjukkan ada terdapat ekonomi antara alam Melayu dengan kerajaan luar daripada alam Melayu. Kedudukan strategik di laluan perdagangan timur dan barat serta kekayaan hasil bumi ini telah mendorong pemerintah kerajaan alam Melayu menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan lain. Seperti kamu sedia maklum, kawasan alam Melayu ini kaya dengan sumber bahan mentah dan kekayaan hasil bumi. Jadi ini telah menarik kerajaan luar untuk berdagang di kerajaan-kerajaan alam Melayu. Begitu juga kerajaan-kerajaan alam Melayu tertarik untuk berdagang keluar daripada alam Melayu untuk mendapatkan sumber yang tidak ada di kerajaan mereka.
Sekiranya kamu merujuk kepada peta ini, kamu akan dapati pelbagai laluan perdagangan yang telah berlaku semasa Kerajaan Alam Melayu dan juga kerajaan keluar yang sezaman dengan Kerajaan Alam Melayu. Rujuk pada anak panah tersebut, anak panah warna biru menunjukkan ada perdagangan yang berlaku dari luar ke Alam Melayu. Manakala anak panah berwarna hijau menunjukkan ada perdagangan alam Melayu di bawah keluar daripada alam Melayu. Manakala untuk anak panah purple, barangan alam Melayu dibawa ke Rom. Okey, ini menunjukkan banyak sumber dan kekayaan bumi kita dibawa ke barat untuk didagangkan. Antara kepentingan lain, hubungan kerajaan luar dengan kerajaan alam Melayu adalah dari aspek keagamaan. Hubungan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar ni bukan sahaja mendorong perdagangan berlaku, tetapi penyebaran agama-agama ke kawasan alam Melayu. Antara 3 agama utama yang disebarkan ke alam Melayu pada masa tersebut adalah Hindu, Buddha dan juga agama Islam. Penyebaran agama-agama ini bukan sahaja mempengaruhi sosial budaya masyarakat tempatan, malah telah mempengaruhi aspek pentadbiran, perundangan dan juga ekonomi masyarakat tempatan. Okey, kita tengok kepada Hindu. Agama Hindu telah disebarkan melalui beberapa cara, iaitu melalui peranan pedagang, tentera dan juga golongan Brahmin. Peranan pedagang di sini apabila pedagang dari kerajaan luar datang berdagang ke kawasan alam Melayu, berdagang sambil menyebarkan agama Hindu. Dan yang kedua, melalui tentera. Tentera yang datang membuat penaklukan ke atas alam Melayu akan menyebarkan agama Hindu juga. Manakala golongan Brahmin, Brahmin adalah golongan ulama ataupun orang yang beragama pada masa itu yang menyebarkan sendiri agama Hindu ke kawasan alam Melayu. Manakala agama Buddha pula telah disebarkan melalui peranan Asoka. Asoka merupakan seorang pemerintah Empayar Maurya yang terletak di kawasan India yang telah menghantar sami-sami Buddha ke alam Melayu untuk menyebarkan agama Buddha. Biasanya kita mengenali kerajaan-kerajaan di India ataupun tamadun India sebagai masyarakat yang beragama Hindu. Tetapi lain, semasa pemerintahan Asoka, beliau lebih mengutamakan agama Buddha. Melalui peranan Asoka ini, agama Buddha telah tersebar luas ke kerajaan-kerajaan alam Melayu. Agama Islam pula tersebar melalui peranan pedagang seperti mana agama Hindu tersebar di kawasan alam Melayu dan juga peranan pemerintah dan pendakwah. Pemerintah di kawasan alam Melayu dengan sukarela menerima ataupun memeluk agama Islam yang disebarkan oleh golongan pendakwah yang datang ke alam Melayu untuk menyebarkan agama Islam. Pendakwah ni contoh dia seperti golongan ustaz, ustazah dan juga golongan-golongan yang arif tentang agama Islam. Oleh kerana pada zaman tersebut, kerajaan alam Melayu dan masyarakat di dalamnya belum lagi menerima agama-agama atau belum mempunyai agama yang spesifik, mereka bersifat terbuka menerima agama-agama yang disebarkan kepada masyarakat di alam Melayu. Kalau kamu tengok kepada gambar, ini merupakan contoh-contoh penemuan artifak yang mempunyai pengaruh-pengaruh agama tertentu di kawasan alam Melayu. Yang pertama adalah penemuan artifak pengaruh Hindu di Lembah Bujang, Kedah. Jadi, ini ditemui semasa kerajaan alam Melayu Kedah Tua. Untuk artifak yang kedua, ada pengaruh Buddha ditemui juga di Lembah Bujang, kerajaan Kedah Tua. Manakala di Islam pula ukiran pengaruh Islam yang ditemukan di Beruas Perak, iaitu di kawasan Gangga Negara. Setelah kedatangan Islam ke alam Melayu, sebahagian besar penduduk di alam Melayu menganuti agama Islam ini. Yang terakhir sekali adalah kepentingan hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik merupakan hubungan politik
yang berlaku antara dua kerajaan. Kerajaan-kerajaan alam Melayu secara umumnya telah mengadakan hubungan diplomatik dengan dua negara yang besar, iaitu negara China dan juga negara India. Kerajaan-kerajaan alam Melayu seperti Funan, Champa, Sriwijaya, Kedah Tua, Angkor dan Majapahit telah menjalankan hubungan diplomatik dengan negara China. Kepentingan hubungan diplomatik ini berbeza mengikut alam Melayu. Ambil contoh, Kerajaan Funan telah mengadakan hubungan diplomatik dengan China untuk memohon bantuan ketenteraan. Manakala Champa pula, seperti Kerajaan Funan, meminta bantuan untuk memulihkan hubungan setelah berperang dengan sekutu China iaitu Dai Viet. Kalau kamu masih ingat, cikgu telah terangkan Kerajaan Dai Viet merupakan antara musuh terbesar Kerajaan Champa di daerah Vietnam pada zaman dahulu. Manakala Kerajaan Sriwijaya pula mengadakan hubungan diplomatik dengan negara China untuk memperkukuhkan hubungan persahabatan dan juga perdagangan. Kedah Tua, Angkor dan Majapahit mengadakan hubungan perdagangan dengan China dan juga menjalinkan hubungan persahabatan. Kerajaan-kerajaan alam Melayu juga mengadakan hubungan diplomatik dengan India. Kebanyakan kerajaan-kerajaan alam Melayu menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan India adalah kerana hubungan perdagangan, keagamaan dan juga persahabatan. Sebagai contoh, Funan, Sriwijaya menjalinkan hubungan dengan India atas dasar persahabatan dan juga hubungan keagamaan serta perdagangan. Manakala Kerajaan Majapahit dan juga Angkor mengeratkan hubungan persahabatan dengan kerajaan di India. Hubungan diplomatik ini sangat penting untuk kerajaan luar dan juga kerajaan alam Melayu kerana ini dapat membendung masalah seperti berlakunya peperangan dan mewujudkan keharmonian antara kedua-dua negara yang menjalinkan hubungan diplomatik. Oleh kerana itu, setiap negara sekarang di dunia mempunyai hubungan diplomatik antara satu sama lain. Kecuali di Malaysia, kita hanya ada satu sahaja negara yang tidak ada hubungan diplomatik dengan Malaysia, iaitu negara Israel. Kita tidak mengiktiraf Israel itu sebagai sebuah negara, jadi kita tidak ada hubungan diplomatik dengan negara Israel. Jadi kalau kita tak ada hubungan diplomatik dengan satu-satu negara tersebut, jadi kita tak boleh pergi ke sana direct. Kalau kamu ambil flight direct pergi Israel, tak boleh. Tak ada pun flight direct pergi Israel. Tapi kamu boleh pergi ke tempat ke situ melalui jalan-jalan lain seperti jalan darat. Tapi kamu tak boleh pergi ke dalam Israel itu sendiri. Mungkin kamu boleh pergi di kawasan sekitar. Kerana kalau yang beragama Kristian mungkin sudah tahu banyak rombongan gereja yang telah pergi ke Israel, di kawasan luar Israel untuk melawat gereja-gereja di sana. Dah pergi ke Rom, selepas pergi ke Rom, pergi ke Vatikan, kemudian baru pergi ke Israel. Kesimpulannya tadi kita telah belajar beberapa kerajaan luar yang wujud ataupun dibina sezaman dengan kerajaan alam Melayu. Dan juga kita telah belajar tentang apa kepentingan hubungan-hubungan perdagangan, hubungan keagamaan dan hubungan diplomatik kepada kerajaan alam Melayu. Hubungan ini penting untuk membantu kemajuan kerajaan alam Melayu. Contohnya, dari segi perdagangan, sekiranya ada ekonomi dari luar ke dalam alam Melayu, maka kerajaan-kerajaan alam Melayu mempunyai ekonomi yang kukuh, stabil dan juga maju setanding dengan kerajaan-kerajaan luar. Jadi jelaslah bahawa pemerintah kerajaan alam Melayu ni merupakan pemerintah-pemerintah yang bijak mengurus hubungan kerajaannya dengan kerajaan luar. Kerana mereka juga telah mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan luar. Tidak tertakluk di kawasan mereka sahaja. Ini adalah pengakhiran kepada topik bab 1. Jadi selepas ini, cikgu minta kamu jawab Google Form tersebut.
Sila tuliskan kehadiran kamu dalam Google Form dan jawab soalan dan submit sebelum pukul 10.30 pagi hari ini. Tapi kalau kamu ada masalah, kamu boleh submit selepas tetapi jangan lewat daripada hari ini. Cikgu minta semua ulang kaji topik-topik yang kita telah belajar sebelum ini. Sebelum cikgu pada minggu hadapan, cikgu akan keluarkan satu ujian topikal untuk kamu jawab.